لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dimulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Yang dihormati dan dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dimuliakan dan dihormati juga para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah kelapangan waktu antara maghrib dan isya ini kita isi dengan pengajian kitab Faraid, atau dalam bahasa mudah pusaka dalam perspektif Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menangkan hari ini adalah hari pertama pengajian kita, dan insya-Allah jika diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, kita akan sama-sama mempelajari satu kitab tentang faraid, yang mana kitab yang saya gunakan adalah kitab pusaka dalam perspektif Islam. Kitab ini dikarang oleh Al-Ustaz Muhammad Fauzi Abdul Aziz. Beliau merupakan senior saya sewaktu saya mula-mula sampai di Mesir, Al-Azhar. Dan pada waktu tahun pertama saya di Azhar, beliau merupakan pelajar master pada ketika itu. Dan cetakan kitab ini di bawah Persatuan Melayu Republik Arab Mesir, atau singkatannya Pemerang. Jadi kalau tuan-tuan ada tanya dengan saya mana nak dapat buku ni, di Malaysia memang tak ada. Di Malaysia memang tak ada, tetapi tuan-tuan boleh rujuk, boleh cari di mana-mana kedai buku, buku berkaitan tentang pusaka ataupun faraid. Dan saya kira insya-Allah tak jauh lari daripada bab-bab yang akan kita bincangkan. Dalam kitab ini terdapat 24 bab, dan antara kesemua bab ini ada satu bab yang paling penting, iaitu bab berkaitan tentang hijab ataupun terhalang. Ada ulama mengatakan barang siapa yang tidak menguasai ilmu faraid, khususnya dalam bab hijab, iaitu terhalang, maka diharamkan bagi dia untuk menentukan bahagian faraid waris si mati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulakan pengajian faraid ini, saya tak pasti sama ada sebelum ni sudah ada atau tidak di masjid ini, dan kalau ada, kita anggap ini sebagai ulang kaji. Dan sekiranya tiada,
kita anggap ini satu ilmu yang penting. Sebab apa? Walaupun ilmu ini fardu kifayah. Makna fardu kifayah ni apa? Seorang buat, yang lain tak payah. Maksudnya bila ada sebahagian daripada kelompok setempat yang tahu, faham dan menguasai ilmu faraid, maka terlepas kewajipan ahli qaryah yang lain. Walau bagaimanapun, saya yakin dan pasti setiap kita ini pasti akan terlibat dengan faraid. Sebab apa? Sebab kita masing-masing ada mak, ada ayah. Kita masing-masing ada isteri, mana yang ada isteri lah. Kita masing-masing ada anak. Dan pastinya kita tidak akan lari daripada hal ataupun hukum berkaitan tentang faraid. Bila sebut tentang faraid, saya tahu bab ini cukup sensitif di kalangan masyarakat kita khususnya. Biasa kita dengar kubur arwah masih merah, sibuk bercerita tentang harta. Kubur arwah masih merah, sibuk berebut tentang harta. Muslimin yang dirahmati Allah, dalam bab faraid, saya boleh katakan hampir 99% kesemuanya hukum ataupun ketentuan adalah datang daripada Allah. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab pertama. Kalau sempat pada malam ini, selepas pendahuluan, kita akan masuk dalam bab ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW berkaitan tentang faraid. Sebelum kita masuk, satu persoalan yang saya nak utarakan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan. Apakah hukum membahagikan harta pusaka menggunakan ketentuan faraid? Adakah ianya satu pilihan bagi waris-waris, sama ada nak ambil atau tidak? Adakah boleh bagi waris untuk muafakat dengan membelakangkan faraid, dengan mengambil kira tak apa, kita bahagi sama rata sahaja? Musliman yang dirahmati Allah, hukum membahagikan harta pusaka menggunakan kaedah faraid adalah wajib. Makna kata tak ada pilihan. Tak ada pilihan, sama ada kita nak bagi sama rata, sama ada kita nak bagi ikut muafakat. Sehingga ada satu fatwa yang menyatakan boleh dibahagikan ikut muafakat atau sama rata dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, mestilah di kalangan ahli waris si mati orang yang berakal dan juga baligh. Syarat yang kedua, mestilah setiap ahli waris tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut faraid. Dan syarat yang ketiga, hendaklah di kalangan para waris ada sikap kerelaan, bukan paksaan, apatah lagi mengungkit pada hari kemudian. 3 syarat ini ulama memberi kelonggaran sekiranya tidak mahu atau tidak sepakat untuk membahagikan harta mengikut faraid. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat pada syarat yang kedua, tetap juga akan berlaku faraid. Konsep kaedah ini dikatakan takharruj. Apa makna takharruj? Keluar. Mustahil kita nak keluar sekiranya sebelumnya tak ada masuk. Contoh ayat mudah, saya keluar dari masjid, bermakna sebelum tu saya dah masuk masjid.
tak akan berlaku perbuatan keluar itu sekiranya tiada perbuatan masuk. Maka begitulah juga dalam hal faraid, kena ada masuk dalam kelompok pengiraan ataupun hukum faraid ini, barulah boleh sekiranya waris-waris nak taharruj keluar daripada ketentuan faraid. Itu pun dengan 3 syarat tadi. Kesemua ahli waris hendaklah akil dan juga baligh. Yang kedua, setiap waris tahu bahagian masing-masing mengikut faraid. Takkan jadi kalau saya kata tak apa, saya nak bagi sama rata, sedangkan saya tak tahu berapa bahagian saya. Melainkan dengan ketentuan faraid terlebih dahulu. Dan syarat yang ketiga tadi, hendaklah dengan rela hati, bukan dengan paksaan. Dan jangan nanti satu hari nanti mengungkit, adik dulu abang bagi bahagian abang faraid, tapi hari ni adik buat kat abang macam ni, mengungkit. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya yakin di kalangan masyarakat kita ramai yang salah faham tentang apa yang dikatakan disegerakan urusan faraid kepada arwah atau si mati. 4 perkara yang wajib waris laksanakan kepada si mati. Yang pertama, urusan jenazah si mati. Daripada urusan mandinya, urusan kafannya, solatnya, kebuminya, urusan ini wajib dilakukan oleh si waris. Urusan kedua, hendaklah dilangsaikan hutang-hutang si mati. Sama ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun hutang sesama manusia. Apa contoh hutang kita dengan Allah? Seperti contoh, kita ada melanggar sumpah. Kita ada melakukan perkara-perkara yang mana bila kita lakukan dikenakan kafarah. Kita ada melanggar nazar, tak sempat melaksanakan nazar, meninggal dunia. Maka itu dikatakan hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang sesama manusia, bermuamalah, jual beli, pinjam, gadai dan sebagainya. Yang ketiga, perkara yang mesti waris lakukan adalah dengan melaksanakan wasiat si mati sekiranya ada. Dan bab wasiat juga kita akan masuk nanti dalam bab yang tengah, tak silap saya, yang mana dalam bab wasiat ini secara ringkasnya tidak boleh diwasiatkan harta kepada ahli waris. Ini juga banyak berlaku kesilapan ataupun kurang faham masyarakat kita. Mungkin tuan-tuan, puan-puan biasa dengar, Along, kalau ayah mati nanti, rumah ayah ini ayah wasiatkan kepada adik kamu yang bongsu. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengar perkara ini. Kalau ikut syaratnya tak sah wasiat tersebut. Bahkan ada ibu bapa juga yang mewasiatkan, sekiranya mak ayah dah tak ada nanti, mak ayah nak harta-harta peninggalan mak ayah dibahagi sama rata kepada semua anak-anak. Juga wasiat ini terbatal. Manakala yang keempat, perkara yang perlu dilakukan oleh waris kepada si mati adalah menguruskan hal faraid. Menguruskan hal faraid ini, tuan-tuan dan juga puan-puan, saya boleh anggarkan hanya sekitar 10 minit sahaja. Yang dikatakan disegerakan, tuntutan disegerakan urusan faraid kepada si mati ini adalah dengan menentukan jatah ataupun bahagian kepada waris-waris yang ada. Dan di kalangan waris juga, ini nanti kita akan bincangkan,
Di kalangan lelaki ada 15 orang dan di kalangan perempuan ada 10 orang. Andai kata ke-25 waris ini ada wujud, anaknya, cucunya, pak saudaranya, mak saudaranya, atuk, nenek, sepupu, maka hanya 5 orang sahaja yang dikatakan berhak mewarisi harta pusaka. Yang pertama, ayah, ibu, pasangan. Andai kata yang mati lelaki, bermakna isterinya dapat. Andai kata isteri perempuan yang mati, bermakna suaminya yang dapat. Andai kata isterinya berbilang-bilang, 2, 3, 4, maka bahagian isteri itulah dibahagi sama rata kepada semua isteri-isteri si mati. Manakala waris yang keempat, anak lelaki, dan waris yang kelima, anak perempuan. Ramai yang salah faham bila dikatakan tuntutan agama untuk disegerakan urusan faraid. Dalam kepala kita, jenuh, nak kena pergi pejabat tanah, nak kena tukar nama, nak kena pecah lagi upah juru ukur, nak ukur tanah, bahagi pula dengan 4 adik-beradik. Tak cukup masa ni. Silap hari bulan 2 tahun, 3 tahun tak selesai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dikatakan faraid itu adalah menentukan bahagian bagi waris mati. Sebagai satu contoh, sekiranya seorang lelaki meninggal dunia, terdapat isteri seorang, terdapat anak seorang lelaki dan anak seorang perempuan, terdapat juga ayah dan juga ibu si mati. Maka kelima-lima ini berhak untuk mewarisi harta pusaka, yang mana bahagian bagi si ayah sebanyak 1/6, bahagian si ibu 1/6, bahagian isteri 1/8. Kerana apa? Kerana si mati ada anak. Dan selebihnya dibahagikan kepada anak ni tadi dengan nisbah 2 lelaki dan 1 perempuan. Kita kembali tadi dengan syarat mesti kena tahu jatah atau bahagian masing-masing. Apa hikmahnya? Supaya apa? Supaya pada masa akan datang tidak berlaku penyesalan. Belum bahagi faraid, dah bahagi sama rata ataupun ikut muafakat, lepas tahun, 2 tahun baru dia tahu bahagian aku kalau ikut faraid banyak sebenarnya, menyesal aku bagi. Kerana itulah ulama meletakkan syarat. Supaya apa? Supaya nak ikut muafakat atau sama rata, mesti dahulu ditentukan faraid. Bukan nak kena ambil geran tanah, geran motor, geran kereta, geran rumah. Tak. Itu proses pembahagian, bukan proses penentuan. Yang dikatakan tuntutan agama disegerakan urusan faraid ini adalah menentukan. Berlaku sahaja kematian dan secara lazimnya seperti kebiasaannya, pasti semua waris akan ada. Selesai pengebumian, kumpul setiap waris ini, terus tentukan. Bukan bahagikan, tetapi tentukan. Mak, ayah dah tak ada, bahagian mak, kita bincang terus tentang faraid. Sebab ini tuntutan agama. Sebab ini tuntutan agama untuk disegerakan urusan faraid bagi arwah ayah. Mak punya 1/6, atuk dah tak ada, nenek dah tak ada, maka bakinya 5/6. Kami ada beradik dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Selesai. Kemudian barulah urusan pembahagian, iaitu tak kisah, cuma secara kebiasaannya. Bagi harta yang dikatakan tidak alih, harta ada 2. Ini kita cerita tentang urusan dengan pihak amanah rayanya, dengan urusan unit pusakanya.
di pejabat tanah, dengan urusan mahkamah tingginya. Bagi harta yang tidak alih kurang daripada 600,000, maka boleh diuruskan di amanah raya. Proses biasanya diambil sekitar 4 bulan ke setahun. Sekiranya waris-waris dapat memberi komitmen dan dapat disegerakan urusan-urusan yang berkaitan. Bagi harta yang kurang daripada 2 juta, sama ada harta alih ataupun harta tidak alih. Contoh harta alih, wang tunai, duit dalam akaun. Manakala harta yang tidak alih seperti tanah, rumah, kurang daripada 200,000, maka urusan tersebut mesti dilakukan di unit pusaka kecil di pejabat daerah. Untuk apa? Untuk melantik pemegang amanah. Kena ada surat kuasa pemegang amanah, kemudian barulah pemegang amanah ini bertanggungjawab untuk membahagikan kepada waris-waris yang lain. Dan pemegang amanah ini juga tak semestinya abang yang sulung. Tidak diletakkan syarat mesti yang sulung, tidak. Bagi harta yang lebih daripada 2 juta, maka urusan ini perlu dilakukan di mahkamah tinggi, yang mana urusan tersebut mengambil masa sekitar 4 bulan sehingga setahun, bergantung kepada komitmen waris tersebut berurusan dengan pihak mahkamah. Mudah untuk kita bagi komitmen, insya-Allah selesainya cepat. Tapi kalau ditangguh, berlaku kematian ahli waris, maka urusan akan menjadi rumit. Belum sempat dibahagikan kepada waris yang berhak, waris tersebut dah meninggal dunia. Kerana itulah hikmah ataupun rahsia Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk disegerakan urusan faraid ini. Sebab apa? Sebab tak nak benda ini tertangguh-tangguh sehingga berlaku kerumitan apabila waris-waris yang lain bertindak 2, 3, 4 meninggal dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, termasuk dalam bab ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW berkaitan tentang faraid. Tuan-tuan, puan-puan mungkin boleh rujuk Al-Quran dan kita lihat sama-sama terjemahan tentang ayat berkaitan faraid. Kita lihat ayat yang pertama dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma taraqal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma taraqal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu, bapa dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Nasiban mafruḍa, yang telah diwajibkan. Ada setengah ulama menafsirkan diwajibkan. Maknanya apa? Bahagian tersebut telah diwajibkan oleh Allah untuk diberi kepada waris tersebut. Kita lihat lagi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus
min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana aliman hakiman. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka ia memperoleh separuh harta atau 1/2. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, sekiranya yang meninggal mempunyai anak, maka bagi ibu dan juga bapa 1/6. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Dan jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh 1/6. Pembahagian-pembahagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, yakni banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita lihat ayat yang ke-12, ayat selepas yang kita bacakan tadi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudhar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Dan bagimu, yakni suami-suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Sebab apa ditulis kat sini isteri-isteri kamu? Sebab lelaki boleh kahwin 4. Wa in khiftum an ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum. Itu ayat matinya. Jangan seronok bila kita dengar lelaki boleh kahwin 4. Sebab apa? Wa in khiftum an ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Sekiranya kamu takut untuk berlaku adil, maka seorang sahaja. Aw ma malakat aymanukum, atau bagi kamu hamba-hamba kamu, hamba sahaya. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Bagi para isteri, memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu sahaja. Nanti kita akan masuk dalam bab ahli waris, ada saudara
akhun syaqiq, saudara seibu sebapa. Ada akhun li'um, saudara seibu. Ada saudara li'ab, saudara sebapa. Sama bapa, lain mak. Sama mak, lain bapa. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu atau berkongsi dalam yang 1/3 itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya, dengan tidak memberi darurat kepada ahli waris yang lain. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-13. Ayat 7, ayat 11, ayat 12 cerita tentang pembahagian harta pusaka. Suami dapat berapa, isteri dapat berapa, anak berapa, lelaki, perempuan berapa, ibu berapa, ayah berapa, saudara berapa. Ayat yang ke-10, 11 dan juga 12. Kita lihat ayat yang ke-13. Apa kata Allah? Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang bermaksud hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Kita lihat ayat yang ke-14 selepas ayat tersebut. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuannya. Ketentuan tentang apa? Tentang faraid tadi. Ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14 berturutan Allah kata. Barang siapa yang mendurhakai atau melanggar ketentuannya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Bukan sekejap, khalidan fiha. Kekal ia di dalamnya, bukan kekal duduk saja. Walahu 'adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini jelas menunjukkan bahawa dalam bab faraid ini tak ada kata dua, kata tiga, melainkan fatwa yang dikeluarkan tentang takharruj tadi dengan 3 syarat. Walau bagaimanapun tetap juga kena ditentukan faraid terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukan hanya memberi ganjaran pahala, dimasukkan syurga, bahkan diberikan diazab, dimasukkan ke dalam neraka bagi sesiapa yang ingkar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita belum pernah dengar waris tidak setuju dalam pengurusan jenazah. Belum pernah lagi ada waris yang kata, Imam, Ustaz, saya tak nak arwah ayah saya dikafankan dengan kain kafan. Saya nak dia dikafankan dengan plastik. Belum pernah berlaku. Sebab apa? Sebab waris faham, waris tahu apa yang perlu dilakukan kepada jenazah. Begitu juga dalam urusan penguburan. Belum pernah di kalangan orang Islam waris nak ayah atau ibunya, kali ini Ustaz, saya tak nak dikebumikan, saya nak jenazah arwah ayah saya ini dibakar.
Belum pernah, tuan-tuan. Kita tak pernah jumpa seumur hidup saya waris-waris nak perkara tersebut. Dalam arti kata menyalahi perintah Allah, dalam arti kata menyalahi ketentuan yang Allah dah tentukan tentang hukum atau cara kaifiat menguruskan jenazah. Tapi dalam bab faraid, yang ikut alhamdulillah, yang tak ikut na'udzubillah. Azan Isya. Kita bikin dalam azan Isya dulu, baru kita sambung sikit. InsyaAllah kita sambung sedikit dalam 5 ke 10 minit. Sampai mana tadi kita? Pengurusan jenazah. Tak ada waris yang nak jenazah mak ayah dia. Kali ini Ustaz, saya tak nak dia dikebumikan, saya nak dia dibakar. Belum pernah ada seumur hidup saya. Dan begitu juga dalam urusan kafan. Tak nak Ustaz, saya tak nak pakai kain kafan, saya nak pakai plastik lah. Kita belikan plastik yang kedap, yang cacing-cacing ulat tak boleh tembus. Tak boleh. Sebab apa? Itu ketentuan Allah, itu syariat Allah. Itu fake hukum-hukum yang berkaitan tentang kafiat menguruskan jenazah. Dan alhamdulillah masyarakat faham, dan tak timbul isu dan tak timbul perbalahan. Tetapi dalam bab faraid, sebab bab harta kan, mata jadi kelabu. Sedangkan tuntutan faraid ini adalah syariat juga. Sebagaimana syariat kaifiat menguruskan jenazah, begitulah juga syariat tentang kaifiat menguruskan faraid, harta pusaka si mati. Kita masuk sedikit tentang hadis Nabi SAW berkaitan tentang faraid. Ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas, wa ta'allamul faraidha wa'allimuhun nas, fa inni mru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tazharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil fariidah la yajidani may yaqdi biha. Yang bermaksud, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia, kata Nabi, yang akan digenggam, yakni diwafatkan, dan sesungguhnya ilmu tersebut akan digenggam, yakni dicabut, dan nanti akan timbul fitnah-fitnah, sehingga nanti akan tiba masanya apabila dua orang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka, tidak ada orang yang dapat menyelesaikan antara keduanya. Muslimin yang dirahmati Allah, ta'allamul Quran wa'allimuhun nas. Hari ini kalau kita tanya anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah rendah, suruh dia baca Quran, saya yakin orang kampung Kundang ni, alhamdulillah, anak-anak dah boleh baca Quran. Tapi cuba panggil wak-wak, minta dia jelaskan tentang faraid. Sedangkan dua tuntutan ini dalam satu hadis yang sama. Nabi perintahkan supaya belajar Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Dan Nabi SAW perintahkan juga belajar faraid dan ajarkan kepada manusia. Sebab apa? Sebab akan berlaku fitnah-fitnah. Bila mana berkelahi, bergaduh, sampai berperang di kalangan waris. Sebab apa? Sebab tak tahu. Tak ada orang yang tahu menguruskan tentang faraid. Dan kalau ada pun, masing-masing tak nak degil. Sebab apa? Tak faham. Ramai yang beranggap faraid ini pilihan. Ramai yang menganggap ini pilihan terakhir. Kalau dah sepakat, kira iyalah.
Hadis seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang akan dilupakan. Dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Berlaku sekarang apa yang Nabi SAW katakan, yang mana ilmu ini antara ilmu terawal yang akan dicabut di kalangan umat. Apa buktinya? Buktinya bergaduh, berkelahi, berparang. 2 hari lepas saya ingat saya, ke sehari lepas semalam masuk dalam berita isu pasal 12 adik-beradik menyerahkan pembahagian pusaka kepada ayahnya. Maknanya 12 adik-beradik ni, anak-anak ni, harta ibunya yang dah meninggal dunia dia serahkan kepada ayah. Saya tengok kat komen. Oh, 1 dalam 1 juta. Oh, bagus, bukan senang nak jumpa orang macam ni. 12 orang nak sepakat, bukan satu benda yang mudah. Saya tak tahu, wallahu alam, sama ada mereka dah tentukan pembahagian faraid sebelum muafakat untuk menyerahkan semua kepada ayah ataupun tidak. Tapi kalau berlaku penentuan faraid, alhamdulillah, maka tindakan tersebut boleh, tak ada masalah. Seandainya tak ada, maka berlakunya pengambilan harta secara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Harta ni tuan-tuan bukan perkara yang ringan. Setiap apa yang kita masuk dalam mulut kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kalau dari sumbernya, sumber yang haram dengan cara yang batil, maka akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu untuk pertemuan kita pada hari ini, dan insya-Allah pada bulan depan sekiranya dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan, kita akan masuk dalam bab yang seterusnya, dan yang akan datang insya-Allah bab pengiraan nanti. Kalau boleh saya minta ada whiteboard lah dengan marker, sebab kita akan belajar juga tentang cara pengiraan. Macam mana nak kira? Tentu kan senang, 1/2, 1/4, 1/8, tapi nak kira macam mana? InsyaAllah kita akan jumpa pada masa akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun, ada terkasar bahasa, terkurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.